Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Maizura binti Ishak, pelajar sijil pastry. So hari ini saya akan bercakap sedikit sebanyak rumusan tentang subjek laminated dough. Stay tune. Sepanjang sesi pembelajaran laminated dough, terdapat banyak ilmu yang telah saya pelajari. Antaranya ialah membuat puff pastry, Danish pastry dan croissant. Ketiga-tiga produk ini memerlukan pemahaman dan kesabaran yang tinggi. Soalan yang pertama, apa itu laminated dough? Okey, laminated dough ialah proses melipat mentega ke dalam dough beberapa kali untuk menghasilkan mentega dan dough yang berselang-seli dan sangat nipis. Gluten dalam tepung juga akan berkembang semasa proses melipat dan menggulung. Seterusnya, apa pula definisi puff pastry? Okey, puff pastry ialah flaky pastry atau raw puff pastry biasanya digunakan sebagai ganti puff pastry di Britain. Ia terdiri daripada mentega dipotong dadu, digabungkan dengan dough dan dilipat bersama dan bukannya satu blok mentega yang dilipat di dalam dough. Tambahan pula, definisi Danish pastry ialah diperbuat daripada dough beragi, tepung gandum, susu, telur, gula dan sejumlah mentega nipis di antara lapisan dough, dan kemudian dough dilipat dan digulung beberapa kali menghasilkan 27 lapisan. Jika perlu, dough disejukkan di antara lipatan untuk memudahkan pengendalian. Proses menggulung mentega, melipat dan menyejukkan diulang beberapa kali untuk menghasilkan dough berlapis yang menjadi lapang dan rangup di luar, tetapi juga kaya dengan mentega. Mentega ialah lemak tradisional yang digunakan dalam pastry Danish, tetapi dalam pengeluaran perindustrian, lemak yang lebih murah sering digunakan, seperti minyak bunga matahari terhidrogenasi. Selain itu, definisi croissant pula ialah adunan croissant dibuat dengan cara yang sama seperti puff pastry, tetapi dough croissant lebih kaya dan hanya dibuat 4 lipatan sahaja. Apa pula perbezaan di antara puff pastry, Danish pastry dan croissant? Antara perbezaannya ialah dough Danish dan croissant mengandungi yeast, susu dan gula, tetapi dough croissant tidak mengandungi telur, manakala dough puff pastry tidak mengandungi yeast dan lebih banyak air. Selain itu, dough Danish dan croissant diberi 3 lipatan 3 kali ganda atau lipatan huruf, juga dikenali sebagai 3 kali 3, manakala dough puff pastry diberi 4 pusingan 4 kali ganda atau lipatan buku, juga dikenali sebagai 4 kali 4. Seterusnya, dough Danish dan croissant mengandungi yeast beragi, manakala dough puff pastry mengandungi kukus beragi. Seterusnya, proses lipatan untuk Danish pastry ialah lipatan pertama menggunakan English method dan sekaligus diteruskan dengan French method tanpa dimasukkan ke dalam freezer. Setelah lipat French method, masukkan ke dalam freezer selama 15 minit dan sambung lipatan ketiga menggunakan English method. Simpan semula ke dalam freezer selama 15 minit dan boleh canai dengan lebar 20 cm dan panjang 60 cm. Seterusnya, proses lipatan untuk puff pastry ialah lipatan pertama menggunakan English method dan simpan di dalam freezer selama 15 minit. Lipatan kedua pula diteruskan dengan menggunakan French method dan simpan dalam freezer selama 15 minit. Sambung lipatan seterusnya berselang-sili sehingga lipatan keempat. Proses lipatan untuk croissant pula, lipatan pertama menggunakan French method dan simpan dalam freezer selama 15 minit. Lipatan kedua dan ketiga menggunakan English method, tetapi sebelum memulakan lipatan ketiga, simpan dough terlebih dahulu dalam freezer selama 15 minit. Tambahan pula, suhu air bagi mengadun dough ialah 4 hingga 8 darjah Celsius dan suhu penyimpanan dough di chiller ialah 4, manakala di freezer adalah -18 ke bawah. Di samping itu, tujuan fermentation dalam penghasilan croissant adalah untuk proses anaerobik di mana mikroorganisma seperti yeast dan bakteria
memecahkan komponen makanan. Selain itu, terdapat perbezaan antara butter dan margarine. Apa ya? Okey. Antara perbezaannya ialah mentega segar terdiri daripada 80% lemak, kira-kira 15% air dan kira-kira 5% pepejal susu. Manakala margarine mengandungi 80 hingga 85% lemak, 10 hingga 15% kelembapan dan kira-kira 5% garam, pepejal, susu dan komponen lain. Mentega diperbuat daripada produk tenusu, manakala margarine daripada sumber tumbuhan iaitu minyak sayuran. Last but not least, apa ya proses yang menyebabkan puff pastry naik ketika dibakar? Okey, proses ini dinamakan oven spring. Oven spring ialah apabila dough mencecah ke tuah panas, ia boleh mengembang sehingga 1/3 daripada saiznya dalam masa beberapa minit. Oven spring ini ialah petunjuk yang baik bagi serbuk roti anda. Lebih banyak oven spring bermakna bahagian dalam yang ringan dan lapang dan oven spring yang kecil menunjukkan serbuk yang padat. Selain itu, proses hidrogenasi ada dua. Yang pertama ialah hidrogenasi sempurna. Hidrogenasi sempurna yang menghasilkan lemak jenuh dalam bentuk asam sitrit. Lemak tersebut biasanya lebih padat, tidak mudah meleleh meski disimpan dalam suhu ruangan. Seterusnya, hidrogenasi sebahagian merupakan proses hidrogenasi lebih berbahaya kerana mengandungi lemak trans. Penggunaan lemak trans dalam makanan sebaiknya dihindari kerana peningkatan kadar LDL erat kaitannya dengan berbagai masalah jantung dan pembunuh darah. Okey, itu sahaja yang boleh saya rumuskan dalam subjek laminated dough. Jumpa lagi dalam lain hari.